Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Naim di podcast ataupun audio share Bual Nusantara. Bual Nusantara merupakan podcast berbahasa Melayu bagi Penang Institute. Bersama kita pada hari ini adalah tim Book Surgeon, terdiri dari saudara Talha ataupun lebih dikenali sebagai Pak D, dan juga saudara Syazwan Azhar. Jadi soalan saya terus kepada soalan pertama. Sebelum kita berbicara mengenai buku, saya nak kenal dengan lebih lanjut lah tuan buku. Jadi kalau boleh ceritakan serba sedikit mengenai sejarah hidup kalian dan bagaimana berminat dengan buku. Okey, aku mula. Boleh. Mula dulu Okay, kita bagi Pak D dulu. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Kalau tanya nama tu macam disebut tadi dah, Pak D lah, Talha lah dan sebagainya. Tapi nama betul Muhammad Rozaidi bin Muhammad Amin, asal Penang, dan berkawan dengan Syazwan ni daripada Tadika. Wow. Kami start Book Surgeon ni, kalau kata start Book Surgeon ni bersama lah kot kita start, ataupun dia masuk lambat sikit. Tapi mungkin hal lebih awal Okay. Aku pula Syazwan, lebih dikenali dengan Wan lah. Kebanyakannya orang memang panggil aku Wan lah. Aku sebenarnya dah bermustatin dan tinggal di Kelang. Aku balik ke sini sebab masih lagi ada family yang tinggal di sini di Seberang Jaya. Dan macam yang Pak D cakap lah, kami pun kawan agak lama. Isteri masih satu ni. Alhamdulillah. Isteri masih satu. Masih satu. Alhamdulillah. Dan ya betul, sebenarnya aku memang masuk ke Book Surgeon lebih lambat sikit. Book Surgeon telah bermula sejak 2018 dan aku masuk lebih kurang tahun 2020. Ketika tu macam PKP dan sebagainya. Aku boleh declare kat saya sebab aku telah dilamar tadi. Telah dilamar. Aku telah dilamar dengan tiada payment. Sampailah tak ada payment. Dan alhamdulillah aku masuk agak lambat sikit, dan aku masih bersama dengan Pak D menguruskan Book Surgeon sehingga sekarang lah, bersama lagi dua orang tim kita. Yes, betul. Iaitu Nazli dan juga Aslam. Yes. Okey, jadi saya nak tahu, empat untuk sekarang ni kita ada empat ahli lah. Ya, betul. Ya, jadi semua ni orang Penang ke macam mana? Betul, semua orang Penang. Jadi ada yang kerja di KL tu, dia dah hilang Penang dia ke? Logat Penang masih ada lagi. Masih ada lagi. Malah Naim, ketika kami syuting di Audio Plus dan juga kami pitch di hadapan KJ dan juga Syaril ketika KL Podfest 2024 yang lepas, kami masih mengekalkan logat utara tu. Yes. Sebab itulah keunikan yang kita rasa kita patut kekalkan. Tapi orang faham tak? Ataupun ada macam dapat komen boleh cairkan sikit tak logat tu? Setakat lah tak ada lagi. Okey lah. Alhamdulillah, bagus. Okey. Dan bagaimana kalian berdua minat ataupun jatuh cinta dengan buku? Adakah terpaksa ataupun macam time tu tak berkawan ke, buku saja sebagai peneman ataupun sebagai macam mana? Pak D? Kalau sejarah macam mana boleh jatuh cinta dengan buku ni memang start pada sekolah menengah . Yang tu kira aku nanti kata waktu tu kira peak macam mana aku boleh bercinta dengan buku. Sebab ditakdirkan dapat seorang cikgu sejarah. Aku sebut tu nama Cikgu Khalid di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Seng On. Kredit lah untuk dia. Ya, kredit kepada dia. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Sebab dia ajak sejarah bukan setakat dia ajak sejarah yang ada dekat dalam buku teks. Dia bawa main info-info yang daripada luar. Contoh dia sebut, dia kata dekat dalam Bible ada disebut nama Nabi Muhammad dengan nama sekian-sekian apa semua kan. Tu macam dia bagi aku trigger dah. Macam mana cikgu ni tahu benda-benda ni semua? Macam tu lah. Macam dia baca kat mana? Lepas tu dia main rasa bebai apa semua. Tak, aku kena baca ni benda ni. Kira tu. Dan aku budak beasiswa. Dapat beasiswa tu sampai minta kebenaran dengan cikgu boleh tak sikit daripada duit beasiswa tu saya nak beli buku-buku yang tak ada kena-mengena dengan pelajaran, dengan macam pelajaran dalam kelas tu saya biarlah dapat approval kan. So macam kalau nak kata aku sejarah macam mana aku boleh start baca buku, aku akan bagi kredit kepada cikgu sejarah tu lah. Wan aku tak sure macam mana. Aku bermula dengan buku agak lain sikit ni.
Sebab aku lebih fokus kepada masa dalam tempoh pembesaran aku. Aku banyak baca buku-buku yang gila-gila, buku Ujang. Komik. Ketika tu komik dan sebagainya. Waktu tu Ujang selalu yang ditunggu. waktu tu Doraemon punya buku tu aku akan pi satu-satu tau untuk baca. Memang aku minat gila lah komik tu. Hafal Ya, memang hafal lah. Lepas ni episod apa, lepas ni episod apa dan sebagainya. betul. Cuma pembacaan aku memang aku kena bagi kredit pada Pak D sebab aku memang tertarik untuk mula baca buku dengan lebih kritikal adalah apabila aku tengok penubuhan Book Surgeon. Pada awalnya aku memang tak bagi perhatian sangat lah. Tapi bila penubuhan Book Surgeon ni aku nampak ada impact dan aku nampak ada masa depan. Aku mula dengan membeli Zimam. Iaitu buku tulisan Rozaidi sendiri. Zimam Tragedi Transisi, tapi dia bukan buku pertama. Bukan buku pertama, tapi buku tu aku beli sebab aku nak cuba baca dan faham macam mana kawan yang aku kenal daripada tadika menulis. So bila aku mula membaca dan aku cuba paksa diri aku untuk baca kali kedua dengan kritikal. Kat situ aku rasa macam okay, Book Surgeon dah bagi aku satu habit baru, satu hobi baru, dan aku jadikan benda tu sebagai titik permulaan untuk aku membaca. Lepas pada tu aku terus baca buku lain dan Rozaidi telah bagi aku kepercayaan untuk review buku. Bila kami dah dapat job atau sebagainya, Rozaidi mula serah pada aku dan dia mula minta aku macam, okay Wan, dapat dah baca, cuba untuk try masuk untuk jadi speaker dan sebagainya. Dan daripada itulah aku rasa aku bermula untuk baca buku. Okay. So aku terpaksa bagi kredit lah untuk D. Okay, terima kasih. Okay, jadi kalau sepanjang umur kalian lah, sampai umur 30, 31, 32 ni, okay, buku apa yang paling memberi kesan ataupun yang jadi kesukaan? Dan kadang-kadang dalam perjalanan kita membaca buku ni, mungkin pada usia 13 tahun pertama kali kita baca buku, dia memberikan satu experience, suasana yang benda ni aku tak pernah tahu sebelum ni. Ya betul. Dan sebagainya aha moment lah tu. Kan, moment kan. Yes. Tapi mungkin setelah umur 20 tahun. Ataupun 17 tahun ataupun setelah berkahwin. Kita ada pendapat yang lain mengenai buku tersebut ditambah dengan pengalaman-pengalaman kita. Jadi kalau boleh kalian kongsikan kalau ada momen yang sebegitu. Pak D tu. Buku favourite kan? Dulu aku akan cakap buku favourite aku antaranya lah. Aku akan cakap buku Perangai Bergantung Pada Diri Sendiri, tulisan Zakbar. Itu antara macam default jawapan aku lah. Tapi bila kita baca lebih, kita jumpa lah buku-buku macam Politik Kandang, Animal Farm, Josh kan, George Orwell lah, yang dia tulis satu satira politik yang sangat-sangat sonok kita nak baca. Dan kalau buku Hamka, aku akan kata aku berkenan. Aku tak suka sangat buku-buku dia yang puitis, cinta apa semua tu. Walaupun yalah of course ada kritikan sosial, tapi aku lebih memilih buku-buku macam dia macam berteraskan ideologi. Contoh macam Islam, revolusi dan ideologi. Dia serta benda dalam tu aku rasa macam buku Hamka ni buku yang rare antara banyak-banyak buku Hamka yang digila-gilakan oleh orang ramai. Dan aku tak nafikan apa yang hang cakap tadi betul. Bila kita menjalani hidup dan kita baca banyak lagi, kita akan jumpa buku-buku yang kata macam aku tak pernah tahu buku ni ada. Dan mungkin aku tak setuju dengan buku ni. Tapi bila kita baca balik dalam umur kita sekarang, dia cakap ni betul. Biasalah kan tu pandangan manusia berubah-ubahan macam tu lah. Sana Wan? Sebab untuk aku pula aku sebenarnya buat masa sekarang lah, aku rasa macam mungkin agak terlalu awal lah untuk bagi tahu buku yang aku suka. Aku rasa lah untuk masih belum berjumpa lah. Kira journey lagi lah. Betul. Aku rasa untuk aku masih terlalu awal lah untuk aku ada satu buku yang memang aku betul-betul suka. Tapi aku tak boleh nafikan, aku ada juga buku-buku yang bila aku baca dia bagi kesan yang sangat mendalam pada aku. Contohnya buku Politik Kandang. Sama. Sebab dalam pembacaan aku tu ada penulis telah bawa satu situasi ataupun telah menggambarkan Animal Farm tu, politik yang telah berlaku dalam kandang tu dalam keadaan dalam seni satira yang sangat-sangat baik.
So itu bagi kesan pada aku jugalah. Aku rasa macam so this is how politics works. So aku mula faham macam tu. Itu satu. Yang kedua, aku rasa antara buku yang aku baca dan aku rasa bagi kesan pada hidup aku adalah buku yang sama yang aku telah ceritakan pada ketika kita ke KL Podfest, iaitu buku dari Lembah Cita-Cita, tulisan Hamka. Sebab buku ni bagi aku ada satu benda yang sangat rare, iaitu apabila penulis ataupun Hamka datang dan ditanyakan tentang intipati kemerdekaan, jawapan yang diberikan langsung macam tak kena mengena pun dengan kemerdekaan. Bila kita tanya pasal kemerdekaan, kita akan cerita pasal pembangunan bangsa, kita akan cerita dengan benda-benda yang lebih besar. Tapi apa yang menarik adalah Hamka ketika dia tulis buku ni, dia jawab dengan a very basic fundamentals of Islam, iaitu rukun Islam, rukun iman, dan baru dia datang dan cerita pasal konsep cita-cita tu sendiri. So pada aku, jawapan yang Hamka bagi tu, kita rasa macam ni basic je. Tapi sebenarnya yang basic itulah adalah sebenarnya penting untuk hang bina foundation sebelum hang cerita pasal benda-benda yang lebih besar. So itu antara buku yang bagi momen lah untuk aku. Okay lah. Saya expect tadi, saya jangkakan jawapan kalian berdua adalah jawapan yang klise lah. Macam kalau dulu zaman sekolah rendah, kalau orang ditanya apakah makanan kegemaran, minuman kegemaran, orang cakap yang halal. Yang halal. Macam klise kan. Untuk buku pula saya ingatkan ataupun saya jangkakan Al-Quran lah, mesti Al-Quran. Mestilah Al-Quran. Alamak, kenapa betul jawapan? tapi kita faham Al-Quran itu Al-Quran martabat yang lain. Memang semua kita sukalah. Tapi betul. Soalan jawapan yang saya dapat tu alhamdulillah lah, kita lain sikit kan. Lain sikit lah apa yang saya jangkakan lah. Bukan maksudnya klise. Klise sangat teruk sangat. Okey, bila kita dah baca buku bila kita dah baca buku, untuk sesi ulasan buku ni, kalau ingat dulu di sekolah pun kita ada nilam. Yes, betul. Program nilam, maksud kita review buku lah. Apa yang saya ingat, ada buku biru ataupun putih kot. Putih, kemudian kita boleh lukis ataupun boleh buat sinopsis ataupun buat dia ada ruang kosong tu. Betul, ulasan ringkas. Lepas tu ada betul. tanda tangan guru apa semua. Jadi macam mana di sekolah menengah dan rendah dulu nilam? Memang. Ataupun buku tu pun tak kenal ke dulu ke bagaimana? Waktu dekat sekolah rendah suka pergi library. Suka pergi library, tapi macam mana? Dari pergi library ni aku nanti cari buku-buku yang ada tunjuk pasal galaksi, ada tunjuk pasal planet-planet. Tak tahu sebab aku rasa macam bila aku buka buku tu aku seronok lah. Ketika aku buka, cuma aku tak adalah aku tulis benda tu dekat dalam nilam. Cuma bila cikgu suruh buat nilam tu biasa kita buat taktik biasa kan. Hang sebat lah mana-mana buku ada dalam library tu. Ambil letak tepi hang macam tu punya tebal, tengok belakang tulis. Yang tu. No, at the first place hang memang ada tulis tak nilam? Aku tulis. Tulis lah. Aku tulis nilam. Dah macam maksud hang genuine ke apa? Hang memang typical budak kelas depan yang baca dan tulis dalam nilam. Tak. Melainkan bila dia suruh ni, hang nilam tak ada langsung ni. Okey. Betul lah. Dia ada certain KPI. Atau hang memang ambil sinopsis je? Dah. Ada buku yang aku baca sendiri, dan bila cikgu suruh tulis nilam, aku boleh summarize lah benda tu. Dekat bahagian nilam tu aku boleh tulis lah. Tapi aku tak buat benda tu regularly. Okey. Kan. Aku budak kelas depan, tapi dia lain sikit. Martabat lain sikit. Aku tak tahu macam mana hang. Aku rasa memang ada juga reminder daripada cikgu. Ni tak submit apa pun nilam kan. Requirement kan benda tu kan. Kenapa tak buat benda ni? KPI lah. KPI dia macam tu memang kena buat. Betul Naim. Dia cakap lepas tu aku rasa macam aku kena buat sesuatu ni sebelum cikgu bising. So aku pun consider kelas yang belakang hang lah. Tak ada lah belakang sangat. So memang biasalah kita cikgu ni, bukan kita membahagikan orang mengikut kelas. Tapi biasa cikgu kelas-kelas depan ni dia akan tekan sikit. Dia kata ni hantarlah, submit lah. Kalau yang macam kelas yang belakang sikit, cikgu tak paksa sangat. Sebab untuk depa ada apa yang lebih penting adalah depa perform dalam kelas sebagainya. Tapi untuk kita, cikgu macam letak satu expectation yang berbeza. So kita macam kena submit juga. Dan apa yang aku buat adalah apa yang hang buat lah. Baca sinopsis dan masukkan dalam tu semata-mata untuk lepas nilam punya ni lah. Tapi untuk berkata jujur, tak ada lah sampai betul-betul waktu tu kita dah mula membedah dan sebagainya. Aku rasa tak berlaku. Tapi secara tak sedar sebenarnya kita dah diajar ataupun dilatih untuk mengulas buku sejak dari sekolah. Betul. Cuma mungkin saya pun tak tahu mana
the spirit of mengulas buku tu kan. Dia okay. macam tu lah kan. Okay. Kebanyakan pelajar dia akan just salin belakang ataupun lukis. Lukis je. Yes. Untuk Okay. certain sekolah, macam sekolah saya dulu ada yang jenis lukis lah. Tengok buku, dia dapat gambaran penuh, dia lukis. Macam contoh Puteri Gunung Ledang. So lukis lah. you just lukis bukit, lepas tu buat puteri Image sikit. puteri, So okey lah kan. Okay. Kira memenuhi KPI lah. Okay. Baik, kita terus kepada lepas dah cinta buku kan. Kita mesti terfikir nak buat sesuatu. Dan saya rasa mengulas buku lah. Jadi macam mana aktiviti mengulas buku ni? Apakah sejarah di sebalik kumpulan kalian, Book Surgeon? Boleh ceritakan sikit? Book Surgeon dia tak start dengan Book Surgeon lah. Dia start dengan Bilis Sinis. Bilis Sinis tu tahun 2016 ke 2017 macam tu. Waktu tu aku kerja dekat kedai runcit time tu. Aku kerja kat kedai runcit. Kedai tu baru start lah. Waktu tu part time ke ataupun full time lah waktu tu full time. Tapi macam yalah lepas habis degree, tahu tunggu nak grad, kira kerja dekat kedai runcit tu. Dan waktu tu biasalah kedai runcit yang baru buka, kita nak tunggu customer. Itu macam banyak masa menunggu dia habiskan kat situ. Of course lah, bila waktu tu fikir aku beli buku ni dan habis ni aku buat terang lah, waktu tu aku boleh habiskan buku-buku nipis dalam mungkin 100 muka surat lebih macam tu. Sehari aku boleh baca 4. Wow. Aku biasa buat satu hari aku baca 4. Kiranya pembacaan aku banyak lah waktu aku sedang menunggu tu. So macam faham. Waktu tu lah, tu cuma bila baca tu kan terfikir, takkan aku baca saja. Dia jadi macam tu. Dia jadi satu soalan tu. Takkan aku baca saja. Dan kalau aku ulas pun, aku tak boleh kata buku ni lah buku paling bagus. Sebab ada benda aku tak setuju. Betul. Dia jadi macam tu. Dia cakap, so macam mana aku nak luahkan kata aku setuju dan aku tak setuju dengan penulis ni. Dan macam tadi kan, macam Quran, hadis kita tak boleh kata. Kita tak boleh kata aku tak setuju lah. Betul. Kita bukan macam, pakar. Macam basically orang Islam Sunni yang tipikal, kita Quran Sunnah ni kita takkan sentuh. Kacau lah. Tafsiran tu mungkin kita akan berbeza. Tapi bila main buku tulisan manusia ni, kita tengok macam mana aku nak cakap kata aku tak setuju. Waktu tu fikir balik, aku tulis dekat FB kan, kira aku tulis dalam bentuk tulisan-tulisan, dan aku juga try lah tulis benda-benda isu-isu lain, contoh integriti ke, isu jilat tak jilat ke. Waktu tu memang politik aku dah lah, politik. sikit-sikit lah. Dia tak adalah aku masuk dalam sangat-sangat direct ke politik kepartian dah. Dia, aku tak suka benda-benda tu, macam semok agak lah. Dan bila bincang pasal Bilis Sinis 2018 kami start fikir pasal rebranding. Nak guna nama yang lebih sedap ke apa kan. Maksudnya Bilis Sinis tu boleh ceritakan sebab apa pilih at first pertama kali, sebab apa pilih Bilis Sinis, dan kemudian apa yang membuatkan anda nak tukar lah kan, daripada Bilis Sinis kepada Book Surgeon. Perkataan Bilis Sinis tu, maksud dia bilis ni aku nak kata aku kecil lah. Kira biarlah kita nak kata sampai sekarang apa, aku akan kata aku tak ada lah baca banyak buku sangat. Aku cakap macam tu. Kira macam mana, bukanlah nak kata humble ke apa, just nak peringat diri aku kata aku ni kecil, bukan besar, bukan jerung mana-mana. Itu satu. Sinis tu macam aku punya kadang-kadang karakter aku lah. Kadang-kadang bila benda tu kita akan cynical dengan sesuatu benda yang kita skeptical ke apa kan. So aku pilih perkataan sinis tu untuk aku kata walaupun aku kecil, aku akan cuba petikai benda yang boleh dipertikaikan. Benda tu dalam buku-buku yang aku baca. Dan memang waktu tu mana nak ada image ke apa benda, tak ada. Aku balik rumah, aku buka, aku pergi dapur mak aku, bekas ikan bilis tu aku ambil. Aku ambil gambar bekas ikan bilis tu, aku upload jadi gambar DP profile. Gambar waktu yang real lah. Memang bilis. Memang ikan bilis kan tu lah. Itu signifikan daripada perkataan. Dan masuklah juga Bilis Sinis masuk Bilis Sinis. Lepas tu waktu tu memang dah macam mana berdekatan dengan waktu 2018 kami nak start Book Surgeon tu, aku dah buat dah hashtag Book Surgeon sebab ialah pembedah buku kan. Surgeon tu adalah pembedah buku, book lah kita balik, takkan nak Book Surgeon book, tak lah Book Surgeon duk guna hashtag tu ialah. So bila main tahun 2018 nak buat rebranding, ambil Book Surgeon tu terus. Masa tu straightforward lah. Kemudian aktiviti Book Surgeon, boleh ceritakan sikit? Book Surgeon Wan pun untuk sekarang Book Surgeon
kita nanti hang akan cerita pasal podcast Ya, betul. Salah satu. Okey, untuk sekarang Book Surgeon masih lagi aktif. Yang pertama sekali adalah core kepada kita punya bisnes lah, iaitu membaca. Dan juga di samping tu kita juga menawarkan servis untuk review buku ataupun resensi buku. Dan tawaran yang kita buat ini, dia adalah tawaran yang berbayar. Ya, betul, dan betul. kita ada polisi yang kita telah sediakan. Dan insyaAllah polisi ini adalah polisi yang kita cuba untuk standardize antara kita dan juga reviewer lain yang bernaung di bawah BookTube Malaysia. Betul. Mungkin kita pun tak pasti kalau dia ada ubah depa punya polisi, tapi buat masa sekarang kami masih refer kepada BookTube Malaysia ketika kami nak menyediakan polisi ini. Boleh jelaskan dengan lebih lanjut polisi tu? Polisi tu dia ada libatkan macam kami punya rules and regulation dalam ketika kami buat pembedahan buku, dan juga dia ada rate yang kita telah sediakan dalam tu lah. Ada harga lah tu. Kalau macam contoh review tulisan berapa, kalau sekadar review tulisan untuk bagi tahu baik buruk saja berapa harga, kalau nak ada review mendalam lagi ada package dia. Dan kami bagi tahu kat situ lah, kami review sebagai pembaca awam, dan kami akan kritik. Kami habaq terang kami akan kritik semua. Maksudnya orang yang bayar tu memang dia dah tahu dah, aku bayar ni bukannya buku aku hanya akan dipuji. Buku akan dipuji dan juga dikritik. Itu kami habaq dekat dalam tu berapa jangka masa. Lepas tu kami tak letak music background ke apa semua, sebab nak bagi fokus betul-betul kepada perbincangan buku tu saja. Ya, dan lebih menarik tahun ini juga setelah kami bermula dengan podcast terpaling baca, maka kami telah tawarkan juga kalau ada buku-buku ataupun ada penulis yang mungkin dia nak kami baca buku dia dan bincangkan di dalam podcast. Dan kalau dia nak sponsor the whole podcast punya recording, dia boleh bincang dengan lebih lanjut lah dengan kami. So mungkin hang boleh ceritakan sikit pada viewers ataupun listener untuk Bual Nusantara ni, podcast terpaling baca punya aktiviti, mungkin sikit sebanyak. Dia macam tadi lah, Naim, kami start dengan bedah buku. Secara bertulisan apa semua macam aku sebut tadi, dan kami buat video resensi buku secara bersiri. Satu buku tu kami akan bedah dalam beberapa video. Boleh jadi satu buku kami akan bedah sampai 5 video, dan kami akan cerita satu point tu secara lebih mendalam. Kritik ke, puji ke, itu cerita lain lah. Podcast terpaling baca ni kami buat yalah, of course lah, sebab sekarang ni trend podcast makin menjadi-jadi. Audio siar ni kira menjadi-jadi, dan kami rasa macam why not kami start juga podcast sendiri, podcast buku, bincang dan juga kritik buku dalam podcast tu. So macam dia punya format dah lebih kurang sama aja. Kami still masih lagi membincangkan tentang buku. Cuma mungkinlah kot dia boleh lagi panjang, sebab selalunya kami berdurasi dalam 1 jam lebih macam tu. Dan adalah nak boleh, yalah, sembang dorang kan. Bila kita sembang dorang, boleh lah nak buat joke ke apa semua, benda tu lebih ringan. Dan kadang-kadang bila main intense lah. Contoh bila kami bincang pasal penulisan lucah, kami bincang pasal macam hari tu waktu Ramadan ke, kami bincang pasal misalnya ni aku sebut je lah, Zulkarnain ke, karakter Zulkarnain dekat Al-Quran, isu LGBT misalnya. Bila kita sebut benda-benda tu, dia akan ada buku-buku yang kita boleh rujuk. Dia bukan satu buku saja. So just nak bagi tahu dekat audience yang kita nak bincang tentang sesuatu isu, boleh kita sekadar react kepada isu tu boleh, tapi kita akan jadi reactionary sangat-sangat. Kira hanya react kepada situasi tu bila dia jadi. Tapi kalau kita baca buku, kita grab, kita ambil dia punya pandangan ataupun kita kata prinsip-prinsip dekat dalam buku tu, kita boleh guna prinsip-prinsip tu setiap kali kita berdepan dengan isu yang lebih kurang. Faham? So yang itulah mindset kami. Bila kata kami nak promote pemikiran kritis dalam kalangan masyarakat pembaca bermula dengan netizen, dia nak bawa ke situ, ambil prinsip-prinsip asas dekat dalam buku, so that lepas tu bila kita jumpa dengan isu-isu tu, kita tak mengelupuk lah. Kita macam kita dah tahu dah benda apa yang kita nak buat. Yang tu lah. Ya, dan menarik bila Naim, bila kita baca buku tu, poin-poin yang kita ambil daripada buku tu akan sentiasa relevan
Yo. Ya. Sebab apa benda yang kita baca tu, kita akan jadikan, bukanlah kita jadikan sebagai prinsip kita, tapi at least kita dah ada foundation of the discussion. So kita tak hanya ulas sesuatu isu tu Naim, kita tak ulas ikut ada isu baru kita ulas. Dah. Kita akan sentiasa kata benda ni Book Surgeon pernah sebut berdasarkan rujukan kami daripada buku ni, daripada buku ni. Dan sebab itu kami jadikan podcast terpaling baca tu, asas dia adalah buku dahulu. Kita tetap kekalkan kita punya image, iaitu buku, dan kita bawakan dia perbincangan tersebut ke dalam podcast. Ya. Yang tu. Okay, faham? Ya. Okay, so maksudnya di Malaysia ni saya boleh katakan setiap minggu ataupun setiap bulan kita isu-isu yang kontroversi lah. Of course lah. Jadi Book Surgeon ni akan tumpang isu tapi based on buku, betul? Ya. Itu yang saya faham. Isu tu kalau relevan lah. Kalau macam contohnya isu tu tak relevan dengan kami dan kami rasa macam tak ada keperluan nak sentuh isu tu, ataupun mungkin pembacaan kami waktu tu ataupun buku-buku yang kami dah baca tak ada kena-mengena pun dengan isu tu, kami takkan sentuh lah. Faham. Sebab tak ada lagi buku yang tulis pasal gosip artis Naim. Jadi kami tak berminat lah untuk ulas isu tu. Okay, tapi Book Surgeon juga ulas buku berdasarkan bayaran lah. Okay. Ya, betul. Jadi Paid kalau review. kita tengok setengah orang yang ambil ulasan makanan, contohnya, Okay. katakan kita boleh tahu Okay. Contoh yang baik. kan, kalau kadang-kadang kita boleh tahu sebenarnya tak sedap pun, tapi sebab sedap dia dia akan cakap dalam video, okey yang ni sangat sedap, yang ni tak telan lagi pun dia dah tak telan pun, sedap dia, lah. yang ni sangat menarik, ini memang pedas, beratok panjang, presentation memang dia cantik lah. Okay. So ada 2-3 video yang begitu, walaupun kita tak merasakan lagi makanan tu, tapi kita boleh tahu dari riak wajahnya, kita boleh detect sense of semata-mata untuk konten ataupun semata-mata sebab orang bayar. Jadi adakah benda yang sama dengan buku? Contoh, saya penulis, saya ada buat sebuah buku. Jadi saya offer Book Surgeon, boleh tak review buku saya bagi dalam 10,000. Jadi macam mana Book Surgeon dalam hal ini? Naim, hanya di Book Surgeon anda membayar untuk dikritik. Anda bayar untuk dikritik. Kita akan cakap benda ni macam mana yang kita sebut tadi, kami ada polisi. Dan dekat dalam polisi tu memang kami akan kata, kami akan ulas, kami akan puji dan kritik. So nak bayar 10,000 tak ada masalah, tapi baca polisi tu dulu. Tapi kalau saya datang 10,000, tapi kalau boleh review yang baik-baik je lah. Memang tak boleh saudara. Buat masa perbincangan ni sebenarnya kita ada bincangkan juga kalau ada orang yang mai dan bukan offer, tapi kami sendiri internally kami ada bincang dan kata mungkin ada orang yang mai dan kata tolong cakap benda yang baik-baik saja pasal buku dengan tawaran yang lebih tinggi dan sebagainya. Buat masa sekarang kami tak bersedia lah untuk buat benda tu. Sebab apa? Secara asasnya kami telah melanggar tagline kami sendiri. Kita telah melanggar prinsip kami sendiri, iaitu analyse, scrutinize dan criticize. Jadi macam mana pun kami akan kekalkan prinsip yang ada buat masa sekarang lah. Sebab tadi cerita 10,000 goyang lah juga. Dah. Cuma 500 okey. 500 tu besar tak lah. Dengan 10,000 macam ataupun kami bincang lain lah nanti. Kena buat polisi berlainan lah. Tapi buat masa sekarang kami akan kata macam tu lah. Kami akan kekalkan Book Surgeon yang sedia ada, iaitu kami akan kekal dengan prinsip kritis itu sendiri. Bukan apa Naim, sebab kami fikir yalah, of course kita nak cuba jana pendapatan sebagai review buku tu, of course memang perlu pun. Tapi masih ada moral dan orang cakap idealis, tanggungjawab. Bukan sekadar tanggungjawab kepada klien yang langgan servis kami tu, tanggungjawab kepada pembaca. Kami baca buku dan kami buat ulasan apa semua. Kalau contohnya lah macam tadi lah kan, review makanan ke, review gadget ke, kita kata ni handphone ni paling bagus dalam dunia lah, bla bla bla. Tapi last sekali bila orang beli tak semenggah. Kira macam tak macam yang di review tu. Yalah. So tu dah kira menipu lah. Macam kami tak mau buat benda tu lah. Yalah, bagus. Kemudian saya nak bagi sedikit pandangan lah. Bagi saya, dalam kita review buku ataupun kita ulas buku ni,
Sebenarnya baik ataupun buruk tu bagus sebab contoh kalaulah buku saya yang diulas tu pun banyak sisi buruknya. Okey. Dia akan spark, dia akan cipta satu kontroversi. Sudah yang tentu. mana jualan buku saya insya-Allah lah Melonjak. akan meningkat, melonjak. Ya. Kan? Tambah kalau contoh Book Surgeon buat 3 siri pula untuk buku saya. Kemudian ramai pula yang komen bukan-bukan. So Betul. orang cakap bad review is still Bad marketing. bad marketing, istilah is still marketing. marketing. So Yes, betul. kita boleh pakai prinsip tu lah. Betul. Okey, dalam waktu kalian mereview buku ataupun mengulas buku, Okey. dia secara free flow bebas ataupun ada macam kaedah ataupun polisi yang macam 4 orang ahli book surgeon, kamu semua kena follow polisi dalam mengulas buku ataupun kaedah mengulas buku. So tak boleh bebas ke bagaimana? Setakat sekarang aku kata bebas je. Ya, betul. Wan ikut Wan lah. Macam kalau hang nak review ni, hang nak review macam mana tu ikut. Cuma kaedah asas dia kena ada pujian kalau perlu, kalau tepat boleh bagi pujian kat situ, dan kritikan kalau tepat nak bagi kritikan kat situ. Yang tu je lah. Ya, dan kita cuba elakkan juga untuk Try hard. di samping kita sebab kita dah ada prinsip, dah ada guideline macam Pak Di cakap tadi, pujian dan kritikan. Kita tak mau macam mencari-cari pujian pun kita tak mau, mencari-cari kritikan pun kita tak mau. Try hard untuk buat pujian, try hard untuk buat kritikan, dan akhirnya kita tersasar daripada kita punya objektif, iaitu untuk beri resensi buku yang terbaik kepada klien kita. Kita cuba untuk elak benda tu lah. Kita tak mau benda-benda seperti itu berlaku. Cuma personal untuk aku nanti kata first kali aku akan kata, kalau kita baca buku, first impression kita terhadap buku tu sangat-sangat penting. Kami akan titik beratkan, especially contohlah kita baca-baca dekat ayat, satu ayat ni kita baca-baca kan, aku teringat lah bila aku baca ayat tu, aku teringat something. Jadi benda tu bagi aku lah, benda tu agak original lah untuk diri aku. Bila macam aku fikir ada benda yang aku terfikir first time aku baca ayat tu, benda tu aku akan masukkan dekat dalam review. Lepas tu kalau contohnya aku baca buku, tiba-tiba penulis tu tiba-tiba cakap pasal medical. Aku seorang pharmacist. So bila aku baca tu aku trigger lah. Kata dia cakap ni betul ke salah ke apa, dan aku akan sebut benda tu. Dan yang ketiga, at least aku share kat sini, kalau contohnya bila kita baca satu buku, tiba-tiba kan kita teringat, aku pernah baca buku ni, aku pernah baca statement yang lebih kurang dekat buku yang lain. Itu momen mahal. Sangat-sangat mahal. Sebab apa? Kita boleh buat cross reference. Dan aha moment waktu tu kan, ni aku pernah sembang dengan seorang pensyarah falsafah. Dia kata, waktu tu memang seronok. Sebab apa? Aku kata, aku pernah baca lah buku ayat yang sama, ataupun aku pernah baca buku yang mengkritik ayat tu. Faham. So waktu tu perbincangan dia akan sangat bercambah. Dia macam kalau main snooker, hang bagi satu buah tu kena kat buah-buah yang ada lain orang tolong. faham. Dia berlaga habis. Itu sangat-sangat seronok. Itu personal untuk aku. Kalau Wan? Bila kita betul juga macam yang cakap tadi Di. Sebab apa? Dengan reference yang banyak ni, bila kita baca satu-satu buku tu, kadang-kadang satu buku ni dia ada dia punya tema dia tersendiri lah. Betul. Tapi ada subtopik dia tiba-tiba macam terkait dengan buku yang sebelum ni kita baca. Menariknya adalah kalau kedua-dua tu bercanggah lagi. Kedua-dua tu sebenarnya bercanggah lagi dia punya explanation. Dekat situlah kami akan mula rasa macam yes, this is the moment yang kita nak pergi dan cari. Sebenarnya bila kita baca satu-satu buku ni, kita tak boleh nak nafikan lah. Setiap buku dia bukan setaraf Al-Quran. Dia mesti ada sisi kritikan, dia mesti ada sisi pujian dia. Kita tak boleh nak kata baca buku yang aku baca ni confirm betul ya. Takkan, kita tak boleh ada prinsip tu dalam Book Surgeon. Sebab kalau kita dah mula ada prinsip tu, kita pegang pada prinsip tersebut, Naim, bermaksud kita tak mengamalkan analyse, scrutinize dan criticize yang kami di Book Surgeon pegang, Naim. Memang confirm kita tak pegang benda tu. Dan akhirnya atas arahan Pak Di, kita mulalah jadi macam apa yang aku cakap tadi, Naim, mencari-cari sisi pujian, sisi kritikan. Kita tak baca dengan jiwa kita. Dia tak genuine lah. Dia tak genuine. Kalau saya boleh patah balik sedikit masa, bila sini 2016 betul? Kalau kita tengok sebelum itu, dalam sekitar 2007, kemudian mungkin kemuncak 2012, kemudian
dah nak habis 2016-17, kita di Malaysia kita saksikan kebangkitan buku-buku indie ataupun bahasa Melayunya apa? Buku indie. Buku apa? indie lah. Mandiri lah. Independent lah. Bukan Mandiri, bukan, itu persendirian. Mandiri lah tu. Tak tahu. Boleh. Tak tahu. Asal indie lah, tapi indie lah. kita cakap Indie buku lah. indie lah. Okay. Okey, dengan perkembangan indie ni, dia ada sisi positif dan negatif lah. Positif dia lagi bercambah kepelbagaian lah dalam penulisan dan juga pelbagai lagi lah. Di satu sudut ni saya ambil terus yang negatif. Dia melahirkan juga generasi yang, sebab saya cakap ni, saya teringat yang tadi Pak Di cakap try hard nak puji ataupun try hard nak kutuk. Okey. Kalau dalam tempoh ataupun jangka waktu 2010 ke 2015 tu yang saya ingat, kalau kita nak jadi cool, kita akan try tunjukkan side yang macam kita paling rebel lah. Kan? Baca buku indie. Kita mesti nak kritik semua benda. Against mainstream. Kita mesti nak jadi alternatif ataupun kita nak jadi yang terpaling rebel lah orang cakap. Betul. Jadi adakah bilis sinis juga lahir dari semangat tu ataupun bagaimana? Okey. Tak boleh nak nafikan tu. Setiap orang dia akan ada fasa dalam hidup dia, angry young man, something macam tu lah. Dia macam ya betul. Kalau waktu tu tak ada, aku paling betul lah tu waktu tu. Dan kan? aku mahu mengubah dunia. Ya betul. Dunia ni semua sekarang. Ya betul, memang betul. Benda tu ada dekat dalam diri. At least aku kata aku sekarang masih lagi mengekalkan semangat macam tu, macam marah dan nak kritik dan sebagainya. Cuma mungkinlah makin dimakan usia ni, dia jadi macam dia lebih macam mana? Dia sejuk sikit. Ada sejuk sikit. Cuma there's still fire in me lah. So tak ada. Okey. Kredit kita bagi kepada buku-buku indie. Sebab buku indie dia bagi orang seronok nak baca satu. Betul. Dan orang rasa macam senang nak baca buku ni, ringan je. Okey. Dengan kepelbagaian ideologi yang ada dekat dalam tu, memang menyumbang kepada orang untuk fikir. Tapi itu masalah dia. Bila kita ambil buku indie dan kita terus beriman dengan buku indie tu. Walhal kita tahu je orang yang buat buku indie tu pun dia nak menega, dia nak jam buku indie dia tu juga, dan dia ada ideologi yang dia pegang. Masalah dia ideologi dia tu kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Betul. Jadi bahaya kalau orang muda ni, bukanlah aku nak kata jangan baca buku lah, ni masalah juga ni. Ni dari bekas orang muda lah. Maksudnya Maksudnya muda, nasihat. betul. Kira macam bila kita baca buku tu, dia kena ada, macam mana nak kata, kalau laptop dia ada antivirus ke apa, dia kena ada juga benda tu dekat dalam diri kita. Dia kena ada batas ada juga. Bila kita baca, terpulang lah nak baca buku-buku yang kontroversial ke, buku yang diharamkan ke, tak ada masalah, baca. Tapi setiap patah perkataan yang penulis tu tulis, kena tengok, kena amati betul-betul. Dan kena nilai dengan akal juga. Sebab yalah, hang baca buku, of course hang nak jadi pandai dan sebagainya. Tapi mesti hang ada cara fikir sebelum ni kan. Ya. Sebelum nak berubah, transisi cara fikir tu, kalau nak berubah, dia mesti akan ada waktu pertemuan idea tu. Pertemuan idea dan sebagainya tu, dia mesti akan berlaku. Betul. Waktu tu lah, jangan takut. Bila bertemu idea tu, jangan takut. Baca je dulu bagi habis. Lepas daripada tu hang buat keputusan, hang nak terima ke tak mau terima ke. So kita bagi kredit lah kepada buku-buku indie tu. Yalah. Menyambung kepada perbahasan sebentar tadi. Jadi ada setengah orang yang dia jadi macam kalau orang tua cakap, dia cakap kurang ajar sikit lah. Dia kurang ajar sikit. So apa isu pun dia nak jadi yang champion. Terpaling champion, terpaling rebel. Lepas tu mesti keluar kata-kata kesat. Ada komen tak pasal ni? Berbeza sikit lah. Macam mana kita nak jadi jago isu? Penat. Satu. Sebab isu ni tiap hari lambak. Betul. Lepas tu hang nak jadi jago, terpaling jago, hang nak terpaling ulah semua pun, hang tak cukup tangan. Satu pasal. Lepas tu isu ni dia cepat panas. Lepas tu sekejap lagi dia sejuk pula. Lepas tu sekejap lagi dia panas balik. Benda tu ulang-ulang. Boring. Bagi akulah boring. Dan kalau macam mana, kalau hang nak tunjuk kata hang rebel tu adalah dengan hang menggunakan kata-kata kesat,
bagi aku benda tu tak bermakna lah. Dia lebih baik kalau hang okey hang rebel. Fine hang rebel. Rebel dalam perkataan-perkataan yang lunak. Sebab secara dia idea je rebel. Cuma nak Ya, menyampaikan tu bila hang menyampaikan tu janganlah memang nak kena mencarut. Tak lah. Bagi aku tak perlu pun benda tu. Macam contoh, hang boleh nyatakan yang hang tak setuju dengan idea tu dengan perkataan-perkataan yang manusiawi. Misalnya, hang boleh guna perkataan-perkataan tu. Kenapa nak kena guna perkataan yang mencarut? Yep. Tu pendapat aku lah. Mungkin untuk setengah-setengah orang tu cara dia nak ekspresikan perasaan marah dia ataupun perasaan dia tak setuju dengan seseorang ataupun organisasi tertentu. Tapi mencarut tu dia akan menambah perisa kepada mesej tu untuk sampai ke, ataupun hang boleh je cakap elok. Berbeza lah mencarut dengan tegah. Beza lah. Kalau contoh memang hang marah gila, hang memang tegas gila-gila dalam isu tu, guna perkataan yang menggambarkan ketegasan. Tak perlu mencarut. Mencarut tu macam lebih kepada personal lah kot. Kalau hang nak mencarut, hang jangan tulis ataupun hang jangan cakap depan kamera ke, dekat dalam audio siar ke. Tutup kamera pasal duduk dalam bilik seorang-seorang, hang nak mencarut bagi perhabis. Lepas tu keluar nak record ke, nak bagi tahu kata hang tak setuju, guna perkataan yang elok-elok. Macam tu lah. Tapi prinsip tu bercanggah lah Naim. Bayangkan dia seorang anak muda yang suka bagi react, suka react kepada situasi tertentu, keadaan-keadaan tertentu. Kononnya dia tahulah, dia membaca dan dia rasa macam dia boleh react. Dia sangat-sangat kontradik dengan sebab apa? Okey, untuk kita buat satu-satu reaction, reaction tersebut mestilah yang pertama memerlukan kefahaman yang menyeluruh. Untuk ada kefahaman yang menyeluruh, seseorang tu dia mestilah, satu, dia banyak resources. Yang kedua, dia mesti orang-orang yang pandai, at least dan banyak experience juga. Ya, banyak experience dan dia bagus, dia baik dalam pemahaman untuk dia faham konsep ataupun situasi yang terjadi tu secara menyeluruh. Tapi kalau dia menggunakan perkataan-perkataan kesat, ni sangat kontradik sebenarnya Naim. Dia jadi macam mana seseorang yang claim diri dia sebagai orang yang ada kelas, orang yang membaca, orang yang boleh react kepada keadaan tertentu dengan sangat baik, tapi menggunakan bahasa ataupun carutan dalam dia punya reaction, itu sangat-sangat kontradik. Itu tak menunjukkan sifat pandai hang yang sebenarnya. Sebabnya dalam menjadi seorang yang pandai, menjadi seorang educated, dia mestilah selari dengan akhlak hang juga. Dia mesti tunjuk juga satu sisi yang baik dalam diri dia, dalam supaya orang nampak macam dia ni bukan saja sekadar nampak sebagai seorang yang pandai, tapi juga seorang yang pandai daripada dia punya kepala otak, tapi dia juga pandai mengurus emosi dia. Itu pun satu perkara yang baik lah. Tapi kalau dia nampak macam pandai tapi dia tak boleh urus emosi dia, sangat kontradik lah. Itu tak sepatutnya berlaku lah kot Naim. Okay, so book saja ni untuk mengulas buku. Ada macam minggu ni ada schedule, ada jadual tak? Macam minggu ni kena ulas fiction, minggu depan non-fiction, ataupun bebas. Buku apa yang kamu nak baca saja. Kemudian ulas. Nak baca ikut saja selera hang pada waktu tu, hang nak baca buku apa, hang nak ulas buku tu ke. Tapi kalau dapat paid review, kami akan utamakan paid review dululah bagi perhabis. Lepas tu sambunglah pembacaan kami yang ada. Tapi disebabkan jadual kita yang sekarang, itu untuk pengetahuan pendengar, kami juga ada satu podcast lain, itu podcast Terpaling Baca. Kami juga akan cuba selarikan pembacaan yang sama tema. Yang sama tema. Macam contoh di next episode kita nak bincang pasal ni. So boleh tak kita cari buku yang berkaitan, kita mula membaca, maksudnya kita prioritize buku ni dulu supaya kita dah ada point untuk dibawa ke rakaman nanti. Sebab rakaman buat masa sekarang kami pun tak boleh nak jangka macam mana bila tiba-tiba kami akan dipanggil ke, ataupun tiba-tiba kami dua-dua ada masa ke. So macam mana pun kami kena standby kami punya nota sebelum kami masuk ke studio ataupun kami mula rakam secara online lah, supaya podcast tu tak kosong. Okey, sejak dari 2016, 2017 sampai sekarang, daripada bilis sini sampai Book Surgeon, saya pasti dan amat pasti mesti ada banyak cabaran. Jadi kalau boleh dikongsikan cabaran-cabaran itu, mungkin satu hari di tengah malam ada terbangun, buka YouTube kan, kita tengok YouTube ulasan buku, kemudian ada baca komen yang sangat menyakitkan, kemudian tension seminggu ataupun macam mana? Boleh kongsikan? Alright. Kalau cakap pasal cabaran,
cabaran luar tu tak ada masalah sangat. Macam yalah contohnya Maksudnya dengan haters ni okey je. tak ada masalah sangat. Dia sebab Kebal lah, dah mangli dah lah. Sebab selain daripada mengulas pasal buku dan sebagainya, muka aku ni pun aku duk kritik, aku duk bantai isu-isu ubat ni. Contohlah ada ustaz-ustaz tertentu ke, pemakai serban tertentu ke yang keluarkan kenyataan-kenyataan yang bagi aku kenyataan tu salah dan dia tak bagi bukan bukti yang cukup. So aku bantai lah. Kira aku kritik balik benda tu. Dan aku tak mencarut pun dekat dalam video tu. Dan bila kita kritik seseorang yang bertitle besar, dia datuk mana ke ataupun dia memang famous, kira banyak pengikut, so kita dah boleh expect dah pengikut-pengikut dia bila tengok video tu dia pun tak suka, memang dia pakai maki macam-macam lah. Yalah. Dan ada yang PM dululah ni waktu COVID tu, PM apa kata sekian-sekian hang bercanggah dengan dia ni, letak hukum macam-macam. Waktu mula-mula kita buat benda tu dan kita rasa macam kena bantai tu, kita rasa wih kena bantai. Rasalah. Yalah. Tapi lepas daripada tu bila dah biasa mangli lah tak kisah nak kritik lah. Cuma personal lah untuk aku, kalau macam yang tu cabaran daripada luar tu tak teruk sangat. Masalah aku adalah cabaran untuk diri aku sendiri. Macam mana aku nak maintain diri aku untuk istiqamah. Bagi aku yang tu sangat-sangat besar. Sebab konsisten tu sangat-sangat besar. Kita boleh pegang satu prinsip tu dengan kuat, kita boleh pegang. Tapi nak maintain pegang prinsip tu sampai ke hujung tu sangat-sangat susah. Ya banyak orang cakap manusia berubah kan. Ya, betul. Macam tadi baru cakap 10,000, kita dah goyang lah. Kita dah goyang lah. Tapi kira nak pegang tu, yalah of course lah dengan banyak dengan kepelbagaian faktor tu, kita faham manusia tu akan berubah. Cuma nak jadi istiqamah tu, waktu orang tengok ramai dengan waktu orang tengok tak ramai, kita still nak buat benda sama. Kata aku sebab apa? Sebab aku pegang benda tu, mindset aku, idea aku sekian-sekian. Pegang lah. Kira dekat dalam lagu Alicat namun aku tetap aku. Namun aku tetap aku. Lantak lah. Hang nak kata apa? Lantak lah. Cuma kalau aku tu salah, hang apa betul? Aku nak kena ubah lah diri aku. Yang tu cabaran untuk diri aku secara personal lah. Wan, aku tak tahu lah. Untuk aku pula, aku rasa cabaran yang paling besar dalam menguruskan book saja ni, sekali lagi dia bukan cabaran tu tak main daripada luar. Cabaran daripada luar kita boleh handle bersama. Emosi tu ketika baca komen apa semua tu kita boleh handle bersama. Tapi cabaran dia adalah cabaran daripada dalam. Buat masa sekarang ni, cabaran yang paling besar adalah masa dan juga kewangan. Itu kami tak boleh nafikan. Itu adalah masalah yang sangat besar. Sebab Naim, you can have thousand of ideas, you can have thousand of plans. Tapi kalau plan yang ada tu melibatkan masa dan juga kewangan yang limited, susah untuk kita execute plan tu. Kami pernah nak plan macam-macam, tapi akhirnya still masa tu bukan saja kita saja Naim, tim kita, komiti kita, kawan kita. Kawan kita pula kerja, contoh Naim, salah satu contoh yang paling klise lah, aku kerja shift, Pak D kerja 9 to 5. Yes. Wan, minggu ni kita syuting Jumaat, aku kerja malam baru bangun, ataupun aku baru nak tidur. Kita nak syuting 9 pagi, aku baru nak tidur, aku habis kerja pukul 7 pagi. Itu salah satu contoh yang paling klise lah. Nak kena korban lah time tu. Nak kena korban lah. Dan satu side kena korban, satu side kena faham. Kalau macam geng sebelah kata, aku tak boleh, aku tingtong lah kepala otak. Okay, tak apa. Kita schedule tu, kita schedule lepas hang bangun tidur ke, time lain ke. Masalah dia bila dah schedule tempat lain, bila schedule waktu lain, aku pula ada anak kat rumah. Betul lah. Anak dah bangun dah. Dia dengan hingat lah apa semua, tengah-tengah shoot, tiba-tiba dengar bunyi pintu gedegung-gedegang. Kita nak maintain kualiti apa semua. So benda tu dia kena give and take. Kira dua-dua nak kena faham. Okay, aku faham situasi hang macam mana, dan situasi aku macam mana. Abang, dah tu try adjust lah. Dan Naim, korban dan faham ni masalahnya memerlukan mutual understanding yang sangat kuat. Aku dengan Pak D sampai sekarang pun, aku tak boleh nak nafikan yang
dalam keadaan kami nak dapat mutual understanding ni, yang kata kami kawan daripada tadika ni, sehingga ke titik hari ni pun kami ada banyak perbezaan pendapat dan kadang-kadang bergaduh sesama sendiri untuk nak sampai bertumbuk ke ataupun cuma mula lah. Kalau ada depan mungkin bertumbuk waktu tu. Mungkin hempuk hempuk baling barang kan, tak tahu. Kalau ada depan-depan mungkin bertumbuk waktu tu. Tapi taklah sampai ke bertumbuk lagi. Tapi kami masih lagi ada percanggahan pendapat, dan percanggahan pendapat ni bukan saja melibatkan masa dan sebagainya. Kadang-kadang idea, pegangan. So benda-benda ni kadang-kadang bagi efek secara emotionally. Kita akan rasa macam dah aku malas nak buat benda ni. Viewers tak ada. Contoh keluar pun tak apa. Dan keluar aku buat sendiri ke. Ya betul. Dan so aku lagi famous daripada hang ke. Dan yang masa ni lah penting untuk partner lagi seorang lagi kata, no, kita dah ada stand, kita kena pegang dengan stand tu. Hang pasal apa? Kenapa tiba-tiba goyang dan sebagainya? So itu memerlukan mutual understanding yang sangat kuat. Itu untuk ni lah bab masa dan sebagainya. Lagi satu Naim, kami tak boleh nafikan kewangan juga adalah sangat penting untuk kami menggerakkan Book Surgeon sebenarnya. Buat masa sekarang aku nak declare kat sini yang kami bergerak dengan duit kami sendiri. Dengan duit dengan kami perbelanjaan sendiri, Pak D dengan perbelanjaan sendiri, aku dengan perbelanjaan kami sendiri. Kami bergerak dengan perbelanjaan duit kami sendiri sebab minat dan sebab kami masih ada semangat. Dan berbalik pada poin Pak D, aku harap kami berdua istiqamah dan masih kuat lagi walau dengan apa cabaran pun, dengan keadaan goyang tiba-tiba dan sebagainya. Kami harap kami istiqamah lah untuk terus berjuang atas apa yang kami tengah perjuangkan sekarang. Okey, bagaimana pasangan faham tak misi Book Surgeon ni, ataupun dia macam dia baca buku bukan buat duit banyak sangat pun, baik pergi kerja. Pasangan ni yang mana Naim? Yang mana? Nombor berapa? Pasangan yang sah. Saya tak bertanggungjawab. Saya pun tak bertanggungjawab betul-betul. Rasanya kalau pasangan aku rasanya kalau pasangan aku okey je kot. Sebab satu, dia memang tahu apa yang aku buat ni adalah benda yang aku happy buat. Aku suka buat. So untuk isteri aku, apa benda yang hang buat dan benda tu happy, selagi hang tak ada pasangan yang lain, selagi hang tak memasang yang lain, dan tak buat benda-benda yang tak berfaedah lah, tak ada masalah. Sebab alah Naim kadang-kadang shooting pun kat rumah je Naim, recording pun semua kat rumah. So dia boleh tengok lah kan. Dia boleh tengok lah. Dan aku sedang berpasangan tu dengan Pak D. So tak mana lah. Yang studio pun baru first time apa semua, sat-sat je kan. So kalau hang D, kalau macam aku sebelum nak kahwin tu memang dah explain. Oh okey. Memang cerita dah kata. Dan tunang lah waktu tu, bini lah waktu ni kan. Tunang waktu tu Ex-tunang lah. Ex-tunang lah tu. Kata apa tunang kira tahu kata memang muka ni memang duk baca buku dan duk buat video lah apa semua. Dah tu abang kata benda ni takkan berhenti waktu tu saja. Maksudnya bila kahwin, impian tu masih ada. Aku akan still nak buat benda yang aku duk buat ni. Tu abang ada, dan dia kata okey. So memang aku pegang dia jawapan dia yang dia kata tu okey. Cuma of course bila dah kahwin, dia ada kaul jadi itulah pandangan yang kemudian dia waktu tu kaul qadim. Lepas tu dia main kaul jadid pula kan. Okey. Kaul jadid tu aku akan kata benda yang kita kena adjust. Ya. Sebab lepas kahwin kita of course dah, sebelum kahwin tu realitinya berbeza. Bila kita dah kahwin, realitinya berbeza. Kita dengan kerja, lepas tu kita kena fikir takkan aku nak mengadap buku tak tengok muka bini. Yalah. Tak boleh dia kena ada masa dia. Dan bila dah ada anak pula dia anak-anak bukannya depa fikir. Yalah. Dia tahu Walid duk baca buku. Dia dia tak kira. Kalau depa nak attention waktu tu, depa tak heran. Cuba adjust lah. Nak cuba sebab tak maulah impian kita ni mati lepas kita kahwin. Betul. Tak syok tanggungjawab kita besar dekat dalam impian tu sendiri. Meneruskan timeline tadi macam tadi 2009 2000 sampai 2015 tu kemuncak indie lah, perbukuan indie. Kemudian nak dekat 2019 2020 terutamanya waktu pandemik COVID-19. Of course. Sampai sekarang kita pun faham kesan dari pandemik menimbulkan banyak penyakit dalaman lah. Maksud saya macam depression dan sebagainya lah. Jadi timbul satu macam ramai anak-anak muda sekarang terutama dan yang tua sekalipun lah, terma healing ataupun penyembuhan lah. Betul. Dulu sebelum pandemik kita dengar mungkin biasa je healing ni, tapi setelah pandemik
dan dia berjangkit kepada buku juga. Saya perasan Book Surgeon ada sentuh mengenai buku-buku trend, buku-buku healing ni. Okay. Dan mungkin ada kontroversi lah sebab Of course. buku healing ni kalau tak silap saya antara bisnes yang boleh buat bisnes lah. Yes. It goes like hot cakes. Walaupun Memang jalan. kalau kita tengok buku-buku healing ni, mungkin dia ada 100 muka surat, tapi dalam muka surat tu kita boleh tengok, ya Allah, perkataan dia ada 2 perenggan lah. Ya, betul. Memang Kadang boleh, ada satu muka surat kosong. kosong. Macam kita tanya, ini untuk apa ni? Ini untuk muhasabah, ruang muhasabah. Tak apalah, berbagai-bagai alasan. Jadi kalau boleh ceritakan sedikit bab buku healing ni, dan juga apakah suasana waktu Book Surgeon mengkritik fenomena buku healing yang semakin menjadi-jadi ni. Okay, alright. Perkataan healing tu sendiri, kalau sembang dengan setengah-setengah orang, dia akan kata popularnya mungkin laku sekitar tahun lepas, 2 tahun lepas dan sebagainya, tapi dia mungkin lahir tahun 2020 kot rasa. Time-time tu lah, time-time pandemik dan sebagainya. Okay, tak apa. Aku tak ada masalah kalau mana-mana penulis ke nak guna perkataan apa-apa, tak ada masalah. Cuma masalah aku adalah pada konotasi perkataan tersebut. Okay, macam aku cakap tadi, bukan aku nak berbangga mendabik dada ke apa. Aku pharmacist by profession. Jadi bila kita dengar perkataan heal, sembuh dan sebagainya tu, kalau cek DBP pun dia ada konotasi perubatan. Benda tu ada konotasi perubatan. Jadi bagi aku tidak bertanggungjawab kalau seorang-seorang penulis tu dia gunakan perkataan healing tu sebagai konotasi terhadap buku dia. Walhal buku dia bukan ubat pun. Dia mungkinlah buku ni jadi satu distraction dan sebagainya. Aku lebih suka kalau cari pengguna kata okay, ni self-help. Self-help kan. Okay, motivational book. Fine. Tapi bila ni sampai kata ada jual kit sembuh. Kau tak sembuh. Come on lah, nak sembuh apa ni? Dia macam tu lah. Sebab okay, kalau contohnya nak kata seseorang tu sembuh, hang nak sembuh lah, mesti nak tahu hang sakit apa. Yang tu sorry lah, otak seorang farmasis ni dia kena benda tu kena dia define dulu, kena nyatakan dulu masalah sakit apa. Yes, diagnosis kena ada. Nak healing dari apa? Ya, hang nak healing dari apa? Contohnya kalau hang nak healing daripada kebodohan, hang kena belajar sampai pandai. Fine. Kita tahu okay, masalah hang sekarang ni masalah kebodohan. Fine. Tapi ni masalah apa? Dia jadi macam hang nak sembuh tapi hang tak ada indication apa kenapa dan sebagainya. Dan yalah, relate balik dengan masalah mental dan sebagainya. Of course, sebagai seorang farmacist, aku tak tolak mental illness. Kita tak nafi memang ada mental illness, dan kami even review satu buku daripada ahli psikologi. Kami review buku dia, dan dekat dalam tu kalau ahli psikologi tulis buku healing berbanding dengan mana-mana orang tulis buku healing, berbeza. Sebab apa? Dia akan buat main yang ni tips dia, cara pernafasan dan sebagainya. Kita rasa ilmiah kat situ. So kalau kita tengok buku healing yang popular, macam mana ciri-ciri dia? Ciri-ciri dia kan? Tak, sebenarnya okay, Naim, buku-buku buku healing yang popular, aku tak nafikan. Dan sebenarnya aku rasa hang yang lebih sesuai sebab untuk explain benda ni. Sebab apa? Ada satu siri episod podcast kami, itu adalah episod yang pertama sekali kami bincangkan berkenaan dengan buku healing. Pak D telah ambil keputusan untuk baca beberapa buku healing. Dan kalau tak salah aku 4 ke 5 D? 4. Tapi lagi senang lah baca buku healing. Proses membaca buku healing. Proses baca buku healing baca tu okey, ada buku tapi healing Naim, yang agak lepas ringan. dia baca, dia perlu healing. Okay. Itu masalah dia. Sebab dia baca buku healing, dia perlu healing pula lepas tu. So rasa untuk kata pembacaan tu senang, rasanya dok aku Naim. Aku rasa dia sebenarnya lebih teruk. Sebab apa? Ketika Pak D baca tu, satu, aku boleh katakan yang buku tersebut sebenarnya bertentangan dengan prinsip healing tu lah. Idea yang dibawakan tu bertentangan dengan apa yang kami percaya atau apa yang kami pegang. Sebab tu aku kata Pak D lepas dia baca, dia perlu healing balik. Sebab dia rasa macam no, dia tak sepatutnya macam ni. Ada banyak benda yang nak kena ulas. Tapi bila Pak D baca buku yang betul-betul dia rasa okey, contohnya buku Aiman Psikologi, saudara Aiman Psikologi, Mendewasa dengan Luka. Aku rasa buku tu adalah salah satu buku yang baik, dan dia betul-betul cakap pasal healing. Maksudnya Book Surgeon di sini
tak menolak buku healing ni dalam Okey. kurungan lah, dalam Okey. kurungan Ya, buku ya, healing okey. ni sepenuhnya. Cuma ada kriteria yang perlu kita Yalah. komit lah. Sudah tentu buku sebab healing buku tu sendiri ada kriteria dia. Kita nak maintain buku yang berkualiti. Kita nak cari pembaca yang berkualiti. Takkan kita nak hidangkan sampah ke orang. Tu satu masalah lah. Dan baca buku healing dengan konotasi lah, buku dengan konotasi menyembuhkan dan sebagainya. Of course kita akan tanya, berapa ramai orang sembuh pada baca buku hang ni? Ada statistik lah. Dan yalah, sebab kalau macam contoh dalam proses ubat lah, mungkinlah orang kata apa dia ni, apa compare bukan apple to apple kan. Ya. Tapi dia ada proses dia. Kalau macam contoh kita nak kata satu ubat ni dia berkesan, kita nanti buat kajian apa pre-clinical study, clinical study lah, apa semua benda tu semua memang kita kena ada facts dulu, kena ada data dulu, baru kita boleh establish. Ni simply siapa-siapa je boleh buat buku healing. Dah satu healing satu pasal lah, acah healing satu pasal. Tapi dia perasan tak ada orang yang, kalau hang ingat lah situasi ni, ada orang yang cuba bawa dengan konotasi yang berbeza. Dia kata ni ada buku perasaan. Oh, okey. Apa maksudnya tu? Ya, Buku okey. perasaan. Okey, dia sebenarnya Bukan. macam ni. Dia nak kata macam buku ni menulis tentang perasaan-perasaan orang. So buku ni dia guna perkataan-perkataan yang deep untuk nak menggambarkan perasaan sedih, perasaan terluka dan sebagainya. Okey. Persoalan kami di Book Surgeon adalah, ini apa yang telah aku dengan Pak Di bincangkan. Persoalannya adalah sampai bila? Sampai bila untuk satu-satu orang tu hanya tenggelam dengan perasaan sedih, lunyai, layu semata-mata. Kita tak nafikan, kita manusia, kita even Nabi Muhammad SAW tetap ada tetap ada juga sisi kesedihan baginda. Of course. Kita juga ada sisi kesedihan. Ada part yang kita rasa macam kita nak duduk bersedih dan rehat sebentar daripada dunia yang kita rasa mencabar dan sebagainya. Fine. Tapi persoalan yang pertama adalah betul ke adakah dengan buku? Adakah buku tu adalah platform yang betul untuk kita betul-betul berehat daripada dunia yang mencabar ni? Itu yang pertama. Yang kedua adalah sampai bila? Sampai bila kita nak layu, sedih, menangis, berduka, romantis setiap masa apabila kita cakap berkenaan dengan perasaan? Itu yang pertama. Dan yang ketiga, perkataan perasaan tu sendiri, kalau nak cuba-cuba untuk tutup perkataan healing tadi, aku rasa macam tak kena. Sebab apa? Kalau kita claim kata buku tu adalah buku healing, adakah kita heal dengan hanya menambah lagi, ataupun dengan hanya kita, okey lah, mungkin dia anggap buku tu sebagai kawan dia. Mungkin dia anggap buku tu sebagai kawan dia. So buku tu adalah hanya seorang kawan yang layan dia, membelai dia, bagi dia lebih sedih, bagi dia lebih lembek. Persoalan yang kembali pada tadi, sampai bila dia nak lebih lembek, sampai bila dia nak lebih lunyai dan sebagainya. Melayan lah kau. Ya, sampai bila dia nak melayan. Akhirnya akan ada satu masa yang dia perlu ada satu buku yang menyedarkan dia, yang dia sebenarnya betul-betul sakit ataupun tak, dan kalau dia sakit apa dia kena buat. Itu lebih penting. Okey, saya nak jadi sedikit jahat sikit lah. Okey, sila. Okay, alternatif. Okey, maksudnya adakah Book Surgeon ni geng elitis buku? Maksudnya Book Surgeon nak kontrol, bukan semua orang layak baca buku. Buku ni dia kena full pages. Jadi kami yang baru-baru ni, baru nak bermula ni, tak layak lah baca buku. Kami tak layak baca buku. Adakah Book Surgeon menghadkan setengah orang je yang mampu baca buku? Tak katalah kita nak hadkan, ataupun kami ni cuba nak kata hang tak boleh baca buku ataupun rakyat Malaysia kena baca buku ni saja. Tak. Kalau tanya aku secara personal lah, aku kata kami bukan nak cuba hadkan. Kami cuba nak letakkan prinsip macam mana nak baca mana-mana buku. Itu benda yang kami cuba nak train. Bukan nak train orang luar dulu, kami nak train diri kami. Contoh, prinsip yang sama setiap kali berhadapan dengan mana-mana buku. Baca dulu. Contoh aku bagi contoh. Even kalau buku tu kami nak kritik, ada satu buku ni, tak tahu lah panas ke tak, Syahadah Kedua, tulisan Syazrin kan. Panas. Even kami nak kritik buku tu, jujurnya kami memang banyak benda tak setuju, benda yang ditulis dekat dalam buku tu. Tapi bila kami nak baca buku tu, bila kami nak kritik buku tu, aku beli sendiri buku tu, Syazran beli sendiri buku tu.
Dan kawan kami yang lagi seorang pun yang nak kritik beli sendiri buku tu. Bukan setakat beli sendiri. 3 buku lah beli. 3 buku beli. Tiga buku. Kiranya kami tolong lah. Telah menyumbang pada industri Bukan dia beli tu. satu buku kemudian share. Tak. Kami bukan beli satu buku, photostat lah buku ni. Bukannya Copy apa, left. kami macam tak setuju ke apa kan. Apa photostat tak. Dia jual, kami beli. 3 pula dah. Lepas tu baca sampai habis. Yes. Maklumat lah. Kami baca sampai habis, kami tulis kat sebelah. Okey, ni aku setuju dengan dia, ini kami tak setuju dengan dia. Tulis dan lepas tu bincang pula. Point apa? Kita nak point nanti apa dia? Bahaya buku ni dekat mana dan sebagainya. Jadi kalau nak kata contohlah kalau kami meremehkan, kata tak payah baca, sampah buku ni. Tak payah baca muka surat pertama dah stop. Tapi tak, prinsip tu kami nak letak dalam diri kami. Prinsip itulah yang kami fikir. Okey, sekarang ni kita merongot orang tak baca buku. Okey, kita merongot orang kurang baca buku lah apa semua. Okey, fine. Itulah. So mereka ni akan cakap, oh hari tu hampa cakap, oh kami tak baca buku ni, kami tak baca buku, hampa kutuk pula. Ya. Okay. So macam mana? Adakah kami yang salah kah, kamu yang salah ataupun bagaimana? Kami dia sebenarnya macam ni ataupun ni Naim, kami tak boleh nak nafikan Naim, semua organisasi ataupun semua kumpulan ada hand untuk promote idea masing-masing. Of course. Promote idea dan juga prinsip masing-masing. Betul. So ini adalah idea dan prinsip kami. So untuk orang-orang yang mungkin dia dah mula ada tabiat membaca disebabkan Book Surgeon promote katakanlah. Okay. Dia rasa seronok, oh okey Book Surgeon baca. Lepas Book Surgeon dah promote. Tapi bila dah promote, kenapa Book Surgeon macam set satu standard pula untuk baca hanya buku-buku tertentu saja? Sebenarnya kalau depa ada prinsip ataupun depa ada rasa macam tu, sebenarnya itu tak berlaku. Untuk kita, anda boleh pilih untuk baca seberapa banyak buku yang anda nak baca. Mana-mana tapi buku apa yang lebih penting adalah bagaimana anda react kepada pembacaan anda. Mindset waktu baca tu. Ya, kalau pembacaan tu mempromot perkara-perkara yang negatif, perkara-perkara yang tidak selari dengan contohnya tidak selari dengan benda-benda umum, contohnya LGBT dan sebagainya. Okey. Apa reaction anda? Apa yang anda akan sampaikan kepada masyarakat? Itu yang sebenarnya lebih penting. Adakah kita hanya akan baca dan layan dan move on? Itu yang kita rasa macam kalau setakat baca dan nak bagi tahu semua orang kata aku baca paling banyak tahun ni, aku rasa kami di Book Surgeon rasa macam tak payahlah kot. So apa yang lebih penting adalah bagaimana kita menyumbang balik pada masyarakat, bagaimana kita nak mendidik masyarakat untuk faham apa yang kita baca, dan di samping itu kita juga dapat promote idea kita, iaitu inilah stand kami dalam pembacaan ini dan kami rasa perkara ini betul dan kami rasa perkara ini ada yang tak betul. So itulah kami promote, kritikan, pujian dan sebagainya. Saya buat pengetahuan, saya juga pengikut Tegar lah Book Surgeon di Okey, terima media kasih. sosial, Facebook dan juga Boleh autograf apa ni kan? YouTube lah. Okay. Okey, jadi bila kita tengok video ataupun podcast, kadang-kadang dia ada komen. So saya pun seorang yang jenis membaca komen lah. Okey. Jadi kita perasan lah kalau contohnya macam setengah tajuk yang kontroversi macam healing, jadi banyak yang komen. Okey. Ataupun kadang-kadang Book Surgeon dia pergi lebih berani. Saya tahu bukan niat untuk sentuh personality. Tapi menyentuh isu ataupun buku ataupun isu yang dibangkitkan oleh setengah agamawan. Okey. Ataupun golongan yang anti perubatan ataupun betul. teori konspirasi. Ya. Kan macam-macam golongan yang sekarang ni. Jadi itulah ada setengah komen kan, macam contoh dalam isu agama. Ada orang cakap Book Surgeon ni Wahabi ke? Okey. Dan yang Syiah ke ataupun pelbagai label yang diberikan. Penyembah Illuminati ke kan? Minum darah kambing ke ataupun sebagainya lah. Jadi ceritakan sedikit mengenai Of course lah. Aku dulu of course Illuminati. Sebenarnya dalam kita, macam kita kata tadi, hang boleh baca semua jenis buku. Kita tak hadkan lah macam tapi kami di Book Surgeon ada lah juga. Kami ada senaraikan 100 buku. Kami tengah cuba menyenaraikan 100 buku yang perlu dibaca oleh anak muda. Kita akan release satu hari nanti. Untuk generasi yang akan datang. So kami akan bagi tahu buku apa yang memang anak muda ataupun generasi akan datang perlu baca. So itu kita tak nafikan. Balik pada soalan tadi. Bila kita dah baca banyak buku,
kita akan buat review banyak buku. Jadi bila kita buat review banyak buku, orang akan mula datang dan menggelar kami dengan pelbagai gelaran lah. Sebab dia tengok, oh, mereka ni buku yang cerita pasal ni pun mereka baca, buku yang cerita pasal ni pun mereka baca. Fine, tak ada masalah. Gelaran yang datang tu kita terima saja. Bukanlah kita terima saja. Tak apalah, bad marketing is still a marketing. You come and comment, and some of them even go and mention us somewhere else. Dekat channel-channel lain, mention kita untuk masuk sebab nak kata kita adalah ini apa Wahabi lah apa dan sebagainya. Kita faham. Okay, fine, tak apa. Tapi apa yang lebih penting adalah kami di Book Sejen sentiasa ingin tanya kembali kepada individu tersebut. Yang pertama, apa yang dia tahu pasal apa yang dia label tu, sebab kami 100%, almost 100% yakin yang satu dia tak baca pun, dia tak ambil tahu pun apa maksud gelaran yang diberi pada kami itu yang pertama. Yang kedua, gelaran-gelaran itu triggered disebabkan kami membaca beberapa segmen buku. Kami hampir-hampir yakin yang dia tak membaca pun buku tu. Dia tak pi dan baca pun buku tu, dia hanya seronok untuk lontarkan labelan. Sebab apa? Kembali balik pada point aku yang awal-awal tadi, orang macam ni bukan orang yang berperangai membaca buku. Macam mana pula hang ni? Okay, just aku come clean lah. Come clean. Kami kenal label Wahabi sebab kami bedah buku Wahabi dan pelabelan Wahabi. Okay, oleh Dr. Basri? Ya, Prof Basri. Dan kami buat satu live session. Cuma mungkin orang tak sedar yang sebelum tu kami keluarkan 2 video. Satu video kritikan dan satu video pujian. 10 kritikan, 10 pujian terhadap buku tu. Oh, balance lah. Balance lah. Kiranya kalau macam nak kata kami ni memang Wahabi, of course bila kami baca buku tu, buku ni lah paling betul segala macam ada. Masalah kami kata ada kritikan juga. Buku-buku ni ada silap juga kan. Okay. Dan kami dilabel sebagai penyembah Illuminati ke, geng-geng WHO ni sebab dalam isu vaksin kami kritik setengah farmasi ni, geng-geng farmasi ni. Yalah, geng-geng farmasi kan. Macam kami kritik ada seorang ustaz tu, dia cakap pasal, dia kata folic acid ni dibuat daripada hati kinzir. Kalau macam dulu ada satu asatizah tu, datuk lah kawan tu, dia kata pasal vaksin COVID dan sebagainya. Benda yang dia tak ada ilmu terhadap benda tu, of course kami kritik. Kan? Okey. Yang tu justify kenapa kami kena label benda-benda tu lah. Label satu pasal. Macam aku cakap tadi, kalau macam contoh orang label tu berapa hari sangat. Lepas tu tak doa, cuma kami akan kata doa kami bukan Wahabi. Dan kalau macam hampa ni anti healing, kami bukan anti healing. hampa ni tak hormat orang-orang yang ada mental illness. Tak, kami hormat je orang yang ada mental illness. Cuma kami cuba nak cari macam mana channel yang paling proper untuk letak ataupun selesaikan masalah tu. Contoh COVID, kita nampak benda yang paling boleh menyelesaikan masalah adalah vaksin. Berdasarkan data, kajian dan sebagainya. Okey, itulah solusi dia. Folic acid, kami habaqlah folic acid ni bukan buat daripada hati kinzir. Dan kalau orang kata tuduhan macam tu pun, brand apa, bukti apa? Tak boleh jawab. Tak boleh jawab tu label. Macam budak-budak main lawan-lawan ke main ciluk, kira aku katakan lebih kurang, lepas tu aku geram, aku tak boleh jawab, aku balik benda. Yang tu lah, macam bagi aku tak matang lah. Sonok sebenarnya Naim labelan ni, sebab akhirnya terpaling baca tu sendiri pun labelan. Ya, betul. Itu saya. Itu saya komen, kita masuk terus kenapa Book Sejen menyertai podcast lah, buat podcast. Dan nama terpaling baca. Terpaling baca ni kalau ikut format struktur bahasa Melayu tu salah. Tapi sekarang ni semua dia macam terpaling hebat, terpaling. So mungkin penjelasan di sebalik nama tu terpaling baca. Okey, boleh je. Sebenarnya ada satu time ni Pak Di mengkritik buku healing lah. Okey, dan banyaklah komen yang kami terima. Dan komen-komen ni menarik untuk baca. Kadang-kadang seronok je kita baca komen. Kami kadang-kadang enjoy baca komen. Kadang-kadang dah penat kerja, baring layan komen lah. Tu lah. Salah satu pada komen tu adalah dia kata kami ni terpaling baca. Sampai kami book shaming orang. Perkataan tu sekarang ada perkataan baru Naim. Dia panggil, dia kata kami book shaming orang sampai sanggup kononnya hampa ni terpaling baca lah. So we take it out of context, we make it
fun. Kata macam anda kata kami terpaling baca kan. Buat podcast tu. Kami buat satu podcast yang kami bagi sebagai podcast terpaling baca. Dari bilik sinis ke terpaling baca. Okey. Itu kira dua ekstrim kau lah. Ya, dan daripada tu kami rasa macam kita akan ada sebenarnya podcast terpaling baca ni adalah salah satu daripada produk kami di Book Surgeon lah. Ya, Dan betul, sekarang ni dia betul. macam bukanlah nak kata core, tapi kami actively record kita punya podcast, Naim. Jadi kami rasa macam ini sepatutnya jadi macam kami punya aktiviti bulanan, dan kita nak perbanyakkan syuting supaya kita akan lebih konsisten. Betul. Dalam podcast ni kami sekarang ni ada 2 tema yang kami tengah bincangkan. Sebenarnya ketiga lah, sebab yang ketiga tu adalah kita jemput guest. Ya, betul. Kita akan jemput guest. 2 tu adalah, yang pertama kami akan fokus untuk membincangkan buku secara teknikal. Kami akan pilih satu buku dan kami akan bincangkan tema-tema di dalam buku tu. Ada setengah orang dia kata kami sembang sinopsis buku. Sebenarnya tak. Bukan. Sebenarnya itu tak berlaku. Sebenarnya kami membincangkan tema-tema menarik yang kami nak bawa daripada buku tu, dan kadang-kadang kami kaitkan juga dengan buku lain, Naim. Kami akan tengok ada topik-topik yang menarik. Macam contoh dalam isu kami pernah bincangkan pasal Zulkarnain. Kami bincangkan pasal orang-orang yang menunggu Dajjal, menunggu Mahdi. Kami kaitkan ini juga dengan pembacaan dengan buku lain. Nak ceritakan tema lagi satu? Okey. Ya. Kami cuba perkenalkan something yang baru lah. Kami buat best of quotes daripada buku-buku. Contoh macam, tak kira lah buku yang ditulis oleh tokoh mana-mana pun, ataupun sama ada himpunan-himpunan ucapan dia, ataupun sama ada tokoh tu kita setuju tu ataupun tak setuju. Dalam sesi best of quotes ni kami akan ambil nukilan terbaik daripada buku-buku tu, daripada apa yang tokoh tu pernah sebut. Sama ada kami setuju ataupun kami tak setuju, tu benda lain lah. Kami ambil yang ni walaupun kami tak setuju, yang ni adalah nukilan ataupun kata-kata dia yang terbaik. So kita ambil, kita bincang. Relate lah dengan isu semasa ke, setuju ke, tak ke. Yang tu perbincangan yang lebih panjang lah. Kami cuba buat benda tu bila kami syuting di Audio Plus baru-baru ni lah. Boleh ke kita reveal Itulah, apa kita saya punya best of quotes yang pertama? Nak kena dengar lah. Kena dengar dulu lah. Okey, sebab saya mengikuti media sosial Book Surgeon. Okey, Okey. jadi saya perasan hari tu Book Surgeon ada up story ataupun yalah status mengenai kunjungan ke KL Podfest. Ya, betul. Dan juga telah menang pitch terbaik kalau tak silap lah. Jadi boleh tak ceritakan maksudnya macam mana terjebak dengan KL Podfest? Adakah saudara Khairi Jamaluddin sendiri yang invite ataupun macam mana? Boleh ceritakan sebuah sedikit? Okey, macam ni, bila kami tahu kata akan ada satu KL Podfest dekat KL tu, macam sorry, minta maaf, bila tarikh kalau ingat? Februari 4 hari bulan 2. Oh, okey. Itu hari pitch. Bukan hari pitch. Di bertempat di PJPAC. PJPAC ya. PJPAC di Selangor ataupun KL. Dekat PJ utama. Wan utama. Ya, Wan utama. So bila ada benda tu kami excited lah, sebab waktu tu kami baru start podcast dalam 6-7 episod macam tu lah. 8. So secara umumnya KL Podfest ni apa? Dia satu macam kita kata pesta ataupun satu pesta audio siar. Pesta audio siar. Kiranya audio siar yang famous ke ataupun yang baru nak up ke akan perform kat situ. Orang boleh tengok secara live, lepas tu orang boleh follow lah dekat media sosial dan sebagainya. Boleh masuk dengar kan macam tu. Dekat stage dia ada main stage, ada stage kecil-kecil dan sebagainya, dan ada juga dalam banyak-banyak tu adalah satu pertandingan dia buat. Mula-mula kami ni biasalah overconfident kan. Kata kita try lah kot kita boleh perform live ke apa kan. Malangnya tak diterima. So macam email tu senyap lah. Lepas tu tiba-tiba dengar kata dia buat pitch your pilot dekat KL Podfest tu. Kira tengok-tengok balik, dalam tu untuk siapa-siapa yang baru ke yang nak join boleh masuk pertandingan tu. Dan nak kena tunjuk lah macam mana hampa buat audio siar. Dan kami perform 10 minit. Ya. Dan dia disertai dan dikabarkan ada 25 penyertaan. Betul. Dan hanya 6 saja finalis yang terpilih ke untuk pitch kita punya podcast di hadapan 3 orang penting. 3 orang penting ni dalam KL Podfest, which is Khairi Jamaluddin,
sebagai head of curator, Syaril Hamdan sebagai salah seorang host dalam Keluar Sekejap, dan yang ketiga Shah Hayatuddin. Beliau adalah seorang director untuk Prima. audio Audio. untuk Media Prima. So disebabkan nama besar lah Nama besar. juri ni. ya, juri-juri dah besar, dan be an honor to announce. Dan alhamdulillah lah, lepas daripada tu lepas minggu lah, lepas 14 hari lah, Ya, kami diumumkan sebagai pemenang kepada Pitch Your Pilot dekat KL Podfest tu. Dapatlah hadiah 2 ketui mikrofon, dan kami ada 3 sesi dengan Audio Plus, sesi recording secara profesional lah. Yang tu lah. Okey, jadi tahniah untuk Book Surgeon Terima kasih. atas pengiktirafan tu, sebab saya difahamkan juga KL Podfest ni bukan penyertaan dari Malaysia saja. Saya ada tengok dari Singapura juga. Okey, Jadi ya. mungkin komuniti dia macam mana? Komuniti Agak global jugalah kat situ. Mungkin target dia di kawasan Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, Singapura, boleh Thailand. jadi, Okey. Jadi kita haraplah rangkaian ataupun liputan Bual Nus, minta maaf, Book Surgeon terpaling baca ni lebih meluas lah. InsyaAllah. Baik. Selepas buku, apa selepas buku ataupun perancangan selepas ni, ataupun memang nak mati nanti dengan buku ke, atau bagaimana? Of course lah, kita belajar ni sepanjang hayat lah, sampai kematian. Cuma kalau tanya baca buku banyak-banyak ni hampa nak ke mana? Okay. Memang ada mindset yang lain. Kalau tanya aku secara pribadi, aku akan kata teringin lah nak ada sekolah misalnya. Ni kira benda-benda berbentuk building lah, benda-benda bentuk bangunan-bangunan. Nak ada sekolah sendiri, nak ada studio sendiri. Itu nak ada lah, macam sebab aku suka mengajar. Macam walaupun bukan cikgu, tapi rasa macam bila kita cuba nak Sharing cerita, lah, nak kongsi. kita cuba nak kongsi, explain dekat orang dan orang tu faham, kita rasa seronok. Yang tu. So macam bila kalau lah ada duit nak buat benda-benda tu lah. Dan satu lagi contoh company penulisan sendiri dan sebagainya, yang tu dah ada dah lah, sebab kami dah terbit buku sendiri. Cuma kalau nak ke hadapan lagi, mana tahu buat world tour lah, bawa buku-buku daripada Malaysia, dan kita macam mana, sebab pernah sembang dengan orang dekat Australia lah, kawan dekat Australia, kira bagi tahu lah idea kami ni macam ni, kami nak bawa suruh kritik dan sebagainya. Nampak penerimaan dia macam dia tahu okey dah kalau macam nak bawa benda macam tu. Tak tahulah nak kata, mungkin orang masalah orang suka telan tanpa fikir ni bukan masalah orang Melayu saja. Mungkin masalah tu bukan di kawasan Nusantara saja, Eropah ke segala mana, masalah global. Jadi kalau masalah tu masalah global, boleh kot bagi tiket flight lah kami pergi. Kita dah sembang panjang ni, tapi tadi baru Pak Di sebut pasal buku. Jadi kalau boleh, yalah, ceritakan lagi apa yang Book Surgeon, maksud produk podcast ada. Okay, kami setakat sekarang terbitkan 2 buku. Yang pertama buku novel lah. Ini terbit buku ni sebenarnya jawapan lah. Asyik review buku last kali sampai terbit buku. Terbit buku. Yang pertama tu novel Zimam Tragedi Transisi, aku sendiri tulis dengan nama pena Talhah Wasabi. Dan yang kedua buku hikayat Syaitan Gagap. Buku ni buku non-fiction, himpunan artikel. Sama juga, aku juga tulis buku tu. Sekarang ni dalam pembikinan buku ketiga. InsyaAllah novel juga, tapi itulah tak habis-habis lagi. Kalau aku dah menulis produk-produk kita yang lain, macam mana kata, kami lebih interested. Contohnya kalau macam kami boleh melahirkan lagi banyak orang yang boleh review. Sebab tu yang idea sekolah tadi tu. Kalau kami ada satu sekolah ataupun tak kira lah ni online ke apa semua yang kami akan buat kursus dan sebagainya, ajak siapa-siapa yang berminat nak tahu cara nak baca buku ke, cara nak review ke, nak kritik dan sebagainya, kami boleh je nak ajak, sebab kami nak develop lagi, bukan sekadar mati dengan kami saja. Kiranya generasi yang akan datang pun at least ada lah kita kata batu asas untuk mengkritik tu dalam kepala otak. Yang tu lah. Untuk Wan, kalau ada nasihat. Okey, untuk cerita pasal masa depan ni, Naim, Pak Di dia selalu akan tanya dia akan selalu sebut benda ni lah. Kenapa kita buat benda ni? Apa yang kita tengah buat sekarang ni, which is review buku dan sebagainya ni. Dan biasanya dia akan jawab kembali, apa yang kita buat sebenarnya ni adalah untuk anak-anak kita, untuk generasi selepas kita. So bila Pak Di bagi tahu macam ni, ini akan membuka lembaran baru dalam kita punya pemikiran. Kita akan fikir yang satu hari nanti kita tak mau, kita akan ada
anak-anak, dan kita bayangkan kalau anak-anak kita tengok kita balik masa kita 20-an 30-an, apa yang pak kita tengah buat? Oh, pak Tengok kita di tengah TikTok lah. tengok kat TikTok ke? Adakah Ataupun, contoh lah selalu yang aku selalu kata kat Wan, contoh satu hari nanti kalau internet hilang. Contoh tahun 2040 internet hilang. Lepas tu tahun 3040 misalnya kita dah mati lah ni, dah habis jadi atom lah semua. Lepas tu ada cucu cicit kita yang cucu-cucu tu jumpa balik internet. Jumpa balik internet, jumpa boleh buka YouTube, TikTok apa semua, dan depa somehow depa boleh tahu, oh ni Apa aktiviti, ya, kegiatan. ni aku punya tok nenek punya aktiviti ni. Tengok bergelek. Allah, aku tak mau lah apa aku punya cucu cicit tu jumpa aku bergelek dekat TikTok. Aku tak mau benda tu. Ya, betul apa yang Pak D cakap. Cuma untuk aku lah, harapan masa depan untuk aku nak satu Book Surgeon jadi satu syarikat yang mana kita boleh menggaji diri kita dan boleh menggaji orang di bawah kita. Yes, Ya, aku nak lebih ada profesional lah. dengan lebih betul. profesional. Macam Ya, sekarang kami ialah bekerja sendiri, bekerja masing-masing bekerja dan dibayar gaji dan sebagainya. Tapi ini impian aku sendiri untuk ada sebuah syarikat yang kami pula boleh gaji orang lain. Kami juga boleh ada empire. Kalau podcast yang lain dengan lebih banyak katalog, lebih banyak option, lebih banyak pilihan podcast yang boleh dipilih oleh para pendengar, itu salah satu. Dan Naim, ini adalah aku punya core impian aku. Aku nak Book Surgeon jadi badan tapisan yang menapis buku-buku yang keluar di Malaysia satu hari nanti. Aku nak Book Surgeon ganti KDN lah, KDN punya bahagian bukanlah sampai macam tu tak Naim. Tapi aku nak bila orang nak tulis buku, dia akan sebut ataupun dia akan cakap kat diri dia, oh, Book Surgeon nak baca. faham. Book Surgeon akan review. Oh, budak-budak Book Surgeon yang akan beli dan dia akan kritik, dia akan sebut benda ni. So aku kena pastikan tulisan aku menepati standard, at least standard budak-budak Book Surgeon. Faham. Aku punya core atau impian aku yang kenapa aku masih berdiri dan berjuang dalam Book Surgeon, itu antara salah satu sebab dia. Aku nak orang kata kita nak tulis, jangan tulis merepek. Sebab apa? Budak-budak Book Surgeon akan baca. Untuk dapatkan lesen tertentu perlu ada chop ataupun endorsement daripada Book Surgeon. Aku nak, itu impian aku lah. Impian aku sendiri. Aku nak sampai ke tahap tu, Book Surgeon punya impact pada satu hari nanti. Okey, terima kasih untuk input yang sangat bermanfaat. Jadi setelah sejam lebih, saya ucapkan sangat ribuan terima kasih kepada Pak D dan juga Wan. Semoga Book Surgeon terbang lebih jauh, InsyaAllah. dan InsyaAllah. dan berjaya dalam apa yang dihajati. Nak ucap terima kasih kepada Buan Nusantara yang jemput kami untuk main sesi hari ini. Nak minta maaf lah kalau benda yang kami cakap tu ada silap dan sebagainya. Kalau ada kerjasama yang ke depan lagi, kalau nak panggil Roger, InsyaAllah. Okey, terbaik. Okey, terima kasih dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.